kaedah takbir urus bertulis yang berkesan. Dia bermula daripada pungutan data pribadi sehinggalah kepada penghapusan data pribadi itu. Jadi mesti ada cara-cara tertentu yang akan kita tentukan nanti melalui satu forum yang kita panggil forum pengguna data. Ketika ini prinsip penyimpanan data pribadi ini akan mula diaudit oleh Jabatan Perlindungan Data Pribadi kepada keseluruhan pengguna data mulai 16 Februari 2014. Okey. Dan mungkin juga boleh doktor kongsikan berkaitan dengan hak-hak kita sebagai subjek data. Jadi mungkin ramai juga yang kabur juga berkaitan dengan subjek data ini. Daripada 146 seksyen dalam Akta 709 ini, sebenarnya seksyen 30 sehingga 39 memperkatakan tentang hak-hak subjek data. Yang pertama sekali, hak kita adalah untuk kita memberi konsen. Itu yang penting. Kemudian kita kena tahu tujuan kenapa data pribadi itu dipungut. Ada data-data pribadi yang tak sepatutnya dipungut untuk sesuatu transaksi tertentu. Kemudian kita ada hak untuk mengakses data pribadi, dan kita juga ada hak untuk membetulkan data pribadi kita. Kemudian kita ada hak untuk menarik balik konsen pertama yang kita berikan kepada organisasi pertama tadi. Kita juga perlu tahu hak kita untuk menghalang pemprosesan yang mungkin menyebabkan berlaku distres kepada kita. Dan yang terakhir sekali adalah kita juga mempunyai hak yang sangat kuat diberikan oleh akta ini untuk menghalang sebarang pemprosesan bagi maksud pasaran langsung. Baik, doktor, kita ada pemanggil waktu ini bersama dengan Haji Mustafa. Assalamualaikum. Ya, silakan. Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma nak tanya tentang data pribadi. Saya pun first time mungkin dengar lah perkara ni kan. Ya, selama ni kebetulan sana yang diucapkan. terima kasih. Ini adakah semua syarikat perlu berdaftar ataupun tertakluk pada hanya mereka-mereka yang ada urusan saja dengan pihak ni data ni untuk mendaftarkan diri. Sebab kalau saya pun pernah dapat SMS yang kata saya menang ni, maknanya secara tak langsung dia dapat handphone saya pun tak tahu daripada mana dia orang dapat. Adakah kalau benda macam ni berlaku contohnya, boleh tak saya ambil tindakan pada pihak yang kontak saya, sedangkan saya tak bagi nombor telefon. Dia kata kita kontak you secara awak, macam tu lah. Apa-apa contoh macam tu lah. Jadi adakah ini kalau mereka buat pada seorang individu, adakah dia melanggar peraturan tempatnya secara tak langsung mencuri data pribadi seseorang itu? Itu saja. Dan macam mana saya nak hubungi pihak ni, jabatan ni? Doktor bagi nombor telefon. Assalamualaikum. Terima kasih. Silakan doktor. Terima kasih Haji. Yang pertama sekali saya nak jawab yang adakah semua syarikat perlu berdaftar dengan Jabatan Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya tidak, hanya 11 golongan. 11 golongan yang perlu berdaftar, iaitu komunikasi, perbankan, insurans, kesihatan, pelancongan dan hospitality, pengangkutan, pendidikan, jualan langsung, perkhidmatan, hartanah dan utility. Namun semua syarikat yang menggunakan data pribadi perlu patuh kepada akta ini. Okey. Nombor telefon, untuk soalan yang kedua, nombor telefon adalah data pribadi yang akan dikawal oleh Jabatan Perlindungan Data Pribadi lah. Justru itu direct marketing yang membuat panggilan ataupun menghantar SMS secara terus kepada seseorang pengguna tanpa konsen pengguna tersebut telah dikira melanggar Seksyen 128 di bawah Akta Perlindungan Data Pribadi lah. Justru itu aduan boleh dikemukakan kepada Jabatan Perlindungan Data Pribadi melalui website Jabatan Perlindungan Data Pribadi lah, www.pdp.gov.my. Baik. Dan sedikit lagi doktor, mungkin boleh doktor komen berkaitan dengan pandangan rakan kita ini berkaitan dengan keseriusan masalah berkaitan pembocoran maklumat data pribadi, dan pihak cyber security yang menerima antara 800 hingga 1000 aduan berhubung maklumat pribadi individu yang disalurkan kepada pihak tidak sepatutnya, seperti yang Haji Mustafa katakan tadi. Dan bagaimana akta seperti ini mampu sebenarnya untuk menurunkan kadar pembocoran maklumat individu. Okey. Untuk penyalahgunaan data pribadi berdasarkan
maklumat cyber security pada 2012 purata sebulan kita ada dalam 420, tapi pada 2013 jumlahnya meningkat kepada hampir 1000. Maka kita kuasakan akta ini adalah pada November 2013. Kebanyakannya adalah melalui spam dan spam lah. Spam sebenarnya dikawal selia oleh agensi lain. Walau bagaimanapun dengan adanya akta ini, maka laporan boleh dibuat kepada kita dan kita akan kaji bagaimana sesuatu data itu dikongsi tanpa kebenaran. Keywordnya adalah data peribadi tidak boleh dikongsi tanpa kebenaran. Berkongsi tanpa kebenaran saja kesalahan telah dilakukan. Okey. Dengan adanya akta ini saya percaya nanti kita akan bangunkan satu sistem yang kita panggil sekarang ini kita panggil interim name-nya no call policy system. Semua direct marketers ini, semua direct marketers perlu merujuk kepada sistem tersebut sebelum boleh membuat panggilan yang berbentuk marketing ini kepada setiap rakyat Malaysia. Terima kasih. Bermakna selepas ini mungkin kurang juga ya aduan berkaitan dengan menerima SMS, menerima panggilan berkaitan dengan maklumat yang dicuri dan sebagainya, yang dikatakan untuk data macam Haji Mustafa kata tadi, data itu diambil secara rawak. Bila kita persoalkan dari mana, tidak diberikan dari mana data tersebut diperolehi. Kalau kita tengok pattern direct marketing melalui telefon hari ini pun dia punya pattern dah berubah. Kalau dulu direct marketers ini dia akan membiarkan nombornya terpamer dalam handphone kita. Hari ini dia akan gunakan orang yang tidak dikenali, unknown call. Jadi dia pun dah bimbang dengan Akta 709 ini, tindakan akan dilakukan kepadanya. Bila unknown call tu artinya kita susah nak detect siapa yang call kita. Jadi sebagai langkah pertama kepada keseluruhan pendengar bernama 24 dan rakyat Malaysia, unknown call jangan jawab dulu. Jangan langkah dulu. Okey, baik. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita. Dan sekian saja Alakat Pagi kita baru saja bersama dengan Dr. Zainal Abidin Said, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia, mengulas berkaitan dengan pelaksanaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709. Terus bersama dengan kami pukul 9 pagi. Kita ada Dunia Niaga. Jika anda mahu